Sekarang kita tengok pula perincian yang ketiga sebelum kita tengok perincian yang keempat, iaitu seni bena di alam Melayu. Pertama, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan seni bena. Seni bena merupakan satu seni reka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contohnya seni bena candi, perkapalan dan juga sistem pengairan. Nanti kita akan tengok. Okey, seni bena kerajaan alam Melayu yang pertama yang akan kita tinjau adalah kerajaan Funan. Tengok yang pertama, perkapalan. Perkapalan yang dibina oleh kerajaan Funan dan masyarakatnya adalah mampu membina sebuah kapal besar yang boleh memuatkan 700 orang dan juga 1000 tan kargo muatan. Ini kapal yang cukup besar di mana kerajaan alam Melayu sudah memiliki kepandaian dan kemahiran. Kerajaan Funan terkenal dengan seni membina perahu panjang yang boleh membawa 100 penumpang. Ini kelebihan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan Funan. Kedua, sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air, juga berfungsi untuk mengalirkan air masin keluar daripada tanah pertanian. Kita tahu kerajaan Funan berada di pinggir laut, lalu sesuatu perlu dilakukan untuk mengelak limpahan air pasang yang masuk ke sawah padi. Ketiga, candi. Dibina sebagai rumah ibadat merupakan pusat pendidikan dan pertempuran masyarakat. Contohnya Candi Go Chai Ti di Ok Eo. Tapak kerajaan Funan di Ok Eo ataupun tapak bandar Ok Eo. Sekarang kita tengok pula seni bina kerajaan alam Melayu yang seterusnya, iaitu kerajaan Champa. Pertama, seni bina masyarakat Champa yang terkenal adalah candi. Antara candi yang masyhur ialah Kompleks Candi di Lembah Misun, Kompleks Candi di Lembah Dondoong, Kompleks Candi di Lembah Po Naga. Candi Misun, Candi Dondoong, dan seterusnya Candi Po Naga. Kerajaan Sriwijaya pertama, dari segi candi, antara candi yang masyhur ialah Candi Muara Takus di Sumatera dan juga Candi Muara Jambi di Sumatera. Perlu diingatkan bahawa antara binaan oleh kerajaan Sriwijaya ini juga adalah Candi Borobudur, sebagaimana yang dicatatkan oleh Aising bahawa kerajaan Sriwijaya pada waktu kegemilangannya adalah pusat pembelajaran agama Buddha. Seterusnya yang kedua, kita tengok perkapalan. Ibu kota Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal. Buktinya, rekod kerajaan Cina mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu Kun Lumpur yang besar. Kapal ini boleh berlayar sehingga ke Tongking dan Tenggara Cina. Itu kehebatan kerajaan alam Melayu dan kita juga seharusnya memiliki kehebatan seperti ini. Kerajaan Angkor, pertama, sistem pengairan. Kerajaan Angkor terkenal dengan satu seni bina iaitu bare. Mereka membina bare, ukurannya adalah 2 km, darab dengan 8 km luas. Kapasiti air yang boleh diisi adalah 30 juta meter padu
Fungsi bari adalah menyalurkan air ke sawah padi dan kawasan di sekitarnya. Kedua, perkapalan membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan peperangan. Candi pula, antara candi yang masyhur oleh kerajaan Angkor ini adalah Angkor Wat, Angkor Thom. Angkor Wat contohnya dibina oleh Raja Suryavarman II, mempunyai keluasan 208 hektar. Terdapat menara di tengah-tengah candi iaitu setinggi 65 meter. Tinggi ya. Seterusnya kita tengok kerajaan Majapahit. Pertama, dari segi seni bina, membina candi dibina semasa era kegemilangan kerajaan Majapahit. Antara candi yang terkenal adalah Candi Takus di Jawa Tengah dan juga Candi Ceto di Jawa Timur. Candi Tikus ya, di Jawa Tengah. Seterusnya yang kedua kita tengok binaan lain, membina pintu gerbang yang terkenal, contohnya Gapura Ringin Lawang, iaitu pintu gerbang untuk laluan raja, manakala Gapurang Bajang Ratu, iaitu pintu masuk ke dalam sesebuah bangunan suci di Jawa Timur. Kita tengok sini bannernya. Okey, Gapura Ringin Lawang, Gapura Bajang Ratu. Ada perbezaan sedikit. Gapura Ringin Lawang tidak ada peneduh, manakala Gapura Bajang Ratu ada peneduh. Candi Ceto amat menarik kerana ketepatan matematiknya, binaannya lurus. Candi Tikus aspek seni bina kerajaan yang seterusnya adalah kerajaan Kedah Tua. Pertama, dari segi candi kita tengok dibina bagi agama Hindu dan Buddha, iaitu Candi Lembah Bujang. Dua, antara candi Buddha yang masyhur ialah Candi di Bukit Coras, Candi di Bukit Pendiat, Candi di Bukit Meriam. Tiga, antara candi Hindu yang masyhur ialah Candi di Bukit Batu Pahat, Candi di Bendang Dalam. Kedua-dua candi yang mendapat pengaruh seni bina daripada kerajaan Chola India. Keempat, seni bina yang lain contohnya arca Hindu, arca Buddha. Kedua-dua arca ini dijumpai di lokasi candi-candi yang disebutkan sebentar tadi. Contoh penemuan candi di Lembah Bujang. Seterusnya kita tengok kerajaan Gangga Negara. Pertama, binaan kerajaan Gangga Negara ini adalah patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan. Bukti seni bina hebat masyarakat Gangga Negara. Yang kedua, binaan lain kalau kita tengok patung Buddha lain yang juga dijumpai di Sungai Siput dan Pangkalan. Seni bina ini mempunyai pengaruh daripada kerajaan Gupta India. Antara patung Buddha yang dijumpai, patung Abola Kitiswara, ini cikgu selitkan elemen-elemen kibat untuk belajar berfikir dan seterusnya cuba menjawab lisan sekiranya ada soalan yang diajukan oleh guru di dalam kelas, iaitu disiplin ilmu apakah yang dikuasai oleh masyarakat alam Melayu sehingga mereka mampu
membina seni bina yang hebat. Sekarang kita tengok kepada subtopik yang terakhir iaitu 3.4 yang melibatkan struktur sosial. Struktur sosial dibahagikan kepada dua iaitu kelas atasan dan kelas bawahan. Dalam tingkatan-tingkatan, contohnya di tingkatan 4 nanti, golongan kelas atasan dan kelas bawahan ini dipanggil juga golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Apa fungsi golongan kelas atasan ini? Pertama, selain daripada memerintah, mereka juga menjaga dan melindungi rakyat. Manakala kelas bawahan pula memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada pemerintah. Kita tengok struktur sosial masyarakat alam Melayu. Lapisan yang paling atas adalah golongan diraja yang diketuai oleh sultan ataupun raja. Dan di bawahnya raja dibantu oleh pembesar ataupun bangsawan. Dua lapisan ini dipanggil golongan pemerintah. Walaupun selepas ini kita tengok ada perincian lagi, contohnya ketika kita belajar bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Manakala rakyat merdeka dan hamba dikategorikan sebagai kelas bawahan, iaitu golongan diperintah. Kita ambil contoh satu untuk memudahkan pemahaman kita, yang kita belajar pada bab 5 Kerajaan Mesir Purba, dan kita sudah jumpa lapisan hierarki ini. Contohnya, Fir'aun ataupun Pharaoh berada di tingkat yang paling atas, diikuti oleh pembesar-pembesar yang seterusnya sehinggalah kepada petani, peternak dan juga hamba. Jadi, hierarki sosial ini wujud dalam semua masyarakat, dalam semua kerajaan dan dalam semua ketamadunan. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja pembelajaran kita untuk bab 3 iaitu sosio budaya masyarakat alam Melayu. Untuk itu, cikgu berharap pelajar dapat memperolehi ilmu yang bermanfaat sewaktu mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk bertemu lagi di bab 4 iaitu persoalan agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Untuk itu, cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, jaga diri, kita jaga kita.